Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada murid tahun 6 Daizi. Baik, pada pagi ini kita akan belajar. Tajuk yang akan kita belajar pada pagi ini iaitu tajuk tajwid hukum tajwid hukum nun mati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya hukum nun mati ini awak sudah pun belajar pada tahun 3 lagi, tahun 4, tahun 5 pun ada. Dan sekarang tahun 6 kita ulang sekali lagi. Dan berkebetulan pula ini menjadi salah satu silibus dalam pelajaran pendidikan agama Islam tahun 6. Okey, baik. Baik, mari kita mulakan. Murid-murid 6 Daizi, hukum nun mati ini dia ada dalam buku teks, buku surat 33 hingga 43. Boleh rujuk situ. Baik. Di dalam pendidikan Islam, bahagian tajwid, tajuk yang dipelajari adalah hukum nun mati dan tanwin terbahagi kepada 4 bahagian. 4. Yang pertama, izhar halki. Yang kedua, idgham. Dan idgham ni pula bagi pada 2. Idgham bila gunnah dan idgham al gunnah. Yang ketiga, iqlab. Yang keempat, ikhfa hakiki. Boleh rujuk slide yang ustaz bagi tu. Baik. Ingat ada berapa? Ada bahagi kepada 4. Pertama, izhar halki. Kedua, idgham. Ketiga, iqlab. Dan keempat, ikhfa. Baik. Keempat-empat ini dia ada hurufnya masing-masing. Baik, pada hari ini ustaz nak terangkan hukum izhar halki, dan kalau sempat kita belajar idgham. Baik, yang pertama, apa itu izhar halki? Izhar halki ialah apabila nun mati ataupun tanwin. Tengok slide ustaz beri tu. Apabila nun mati warna merah tu atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ada berapa huruf tu? Ada 6 huruf. Sekali lagi, hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. 6 huruf. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf 6 ini, ataupun selepas huruf nun mati itu ada huruf ini, maka hukum dia kita namakan hukum izhar halki. Baik, sebab apa dinamakan izhar halki? Sebab cara bacaan tu dia mesti izhar. Yakni kita kena jelaskan huruf dia. Baik. Cara bacaannya ialah menjelaskan sebutan nun atau tanwin dengan mengekalkan sifat dengung yang sedia ada pada nun dan tanwin. Nun sebelum dia tu kita kena dengung, kekalkan. Tapi selepas dia tu kita izharkan, kita jelaskan bacaan dia. Contohnya, man amana. Man pada nun mati itu kita kekalkan dengung dia. Man amana. Amana. Itu kita jelaskan sebutannya. Baik, macam mana kita nak kenal izhar halki? Sekali lagi, ada satu tips lagi. Ada nota di bawah tu. Izhar halki dapat dikenali dengan melihat nun mati yang mempunyai tanda sukun di atasnya dan tanwin yang selari. Okey, pertama nun. Nun mati kita nak kenal itu dalam Al-Quran itu, ni hukumnya izhar. Kita tengok sifat nun. Mati huruf nun. Mati dia tu huruf bulat. Tanda bulat mati dia tu. Ada satu lagi tanda mati kekok gini. Itu bukan hukum
izhar halki. Itu hukum ikhfa hakiki. Tapi kalau hukum izhar halki, dia letak nun tu tanda mati dia bulat. Begitu juga dengan tanwin. Baris tanwin itu selari. Dua selari. Ada satu lagi tanda tak selari. Atas, bawah tak selari. Tapi yang ini selari. Itulah tanda-tanda kita nak cam hukum izhar halki. Baik, lepas ni kita akan perdengarkan contoh. Baik, contoh izhar halki. Yang pertama, nun mati, tengok huruf nun dia tu bulat, dia punya sakinah dia. Bertemu dengan kha. Macam mana bacaan dia? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di mana huruf izhar dia? Kita terangkan huruf tu. Kha tu. Min khalaq. Ataupun di min, huruf nun mati tu kita terangkan. Min khalaq. Baik, yang kedua, nun mati bertemu dengan ain. Fa in udna fa inna zalimun. Okey, ni nun mati bertemu dengan huruf ain. Yang ketiga, tanwin bertemu dengan huruf kha. Innallaha alimun khabir. Baik, yang keempat, tanwin baris atas, dua baris atas bertemu dengan huruf ha. Wa kana Allahu aliman hakima. Baik. Ni contoh. Ada banyak lagi. Lepas ni awak boleh cari sendiri. Dan benda ni pun sudah tahu, dah pernah belajar. Cuma kita sebagai ulangan sahaja. Baik. Kita masuk bab idgham. Idgham ni terbahagi kepada dua. Iaitu idgham bila gunnah dan idgham ma'al gunnah. Ingat idgham bagi pada dua. Idgham bila gunnah dan idgham ma'al gunnah. Baik, idgham bila gunnah kita tengok dulu. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ra atau lam. Ada dua huruf saja. Cara bacaannya ialah dengan memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf ra dan lam tanpa dengung. Baik, cara bacaannya ialah kita memasukkan bunyi nun mati tadi atau tanwin ke dalam huruf ra tanpa dengung. Kena ingat perkataan tanpa dengung. Idgham itu maksudnya masukkan, dengung masukkan, bila tanpa, gunnah itu dengung. Kita masukkan huruf tanpa dengung. Baik, kita tengok contoh idgham bila gunnah. Yang pertama, nun mati bertemu dengan ra. Wa nufikha wa nafakha fihi mir ruhi. Mir ruhi. Kita tak dengung. Mir ruhi. Kita masukkan huruf ra dalam nun tanpa dengung. Kedua, nun mati bertemu dengan huruf lam. Faman lam yajid fasiyamu syahrain. Faman lam, kita masukkan huruf lam ke dalam huruf nun tanpa dengung. Contoh yang ketiga, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ni tanwin bertemu dengan lam. Lam kita masukkan ke dalam tanwin jadi hudal lil. Baik, contoh yang keempat, tanwin baris depan bertemu dengan ra. Inna rabbakum la raufur rahim. La raufur rahim. Baik, yang ketiga, yang kedua iaitu idgham ma'al gunnah. Sama juga dengan idgham bila gunnah, tetapi idgham ma'al gunnah ni dia ada 4 huruf. Ya, waw, mim dan nun. Dan cara bacaannya ialah kita masukkan
huruf-huruf ini ke dalam nun tapi dengan dengung. Kalau bila gunnah tanpa dengung. Ini dengan dengung. Mari kita perhatikan. Tengok contohnya. Pertama, tanwin baris bawah bertemu dengan huruf waw. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Masukkan dengan dengung. Bin wa tab. Contoh kedua. فقالوا أبشر يهدوننا ruyyah. Kita masukkan dan kita dengung. Yang ketiga, asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Ayya. Nun mati jumpa dengan huruf ya. Ayya. Dengan molek. Yang ketiga, nun mati berjumpa dengan waw. Min waraihi jahannam. Boleh ingat Okey, balik kita ulang. Hukum izhar halki ada 6 huruf. Alif, ghin, hamzah, ghin, aghin, kha'ahu. Idgham bila gunnah 2 huruf, lam dan ra. Idgham ma'al gunnah ada 4 huruf, ya, waw, mim dan nun. Mana-mana huruf ini bertemu dengan nun mati dan tanwin, maka dia dikira hukum idgham ma'al gunnah ataupun idgham bila gunnah ataupun hukum izhar halki. Baik, Ustaz nak akhiri di sini saja. InsyaAllah minggu depan kita sambung dengan hukum ikhfa hakiki dan iqlab. Untuk lebih kukuh ingatan awak dan kefahaman awak, Ustaz ada sediakan latihan. Sila buat latihan tersebut dan hantar kepada Ustaz melalui WhatsApp Ustaz. Hantar dan Ustaz akan raih dan Ustaz akan bagi markah. Semua kena hantar. Semua kelas kena hantar. Baik, sekian dulu daripada Ustaz. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.